Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to our fellow classmates. Okay, today we are from Aura Group. I want to present to you all about the discovery and the advantages of lysosomal storage disease. Okay, lysosome. We know it is an organelle, but do we know that when it has dysfunction, it can affect the whole system of our body and can bring us disease. Okay, to continue our presentation about the disease, I want to give to Anis to give a talk. Anis, continue. Lysosomal storage disease ataupun dikenali sebagai LSD merupakan satu kumpulan di mana keadaan yang berkaitan dengan ciri pada penyimpanan lipid yang tidak sesuai yang di dalam lysosom. Dia disebabkan oleh kekurangan enzim yang spesifik dalam lysosom tersebut. Jadi pada tahun 1882, Gaucher disease pertama kali ditemui dan kemudian diikuti oleh Fabry disease yang ditemui pada tahun 1898. Jadi LSD ini dia akan menyebabkan kepada kegagalan organ dan juga kematian perawatan. Jadi gangguan dalam laluan metabolik boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang bergantung kepada dekat mana jangkitan tersebut berlaku. Jadi LSD ni biasa berlaku di dalam tulang. Jadi akan menyebabkan tulang tersebut tak normal. Lagi dekat organ dan juga dekat peripheral nervous system ataupun sistem saraf. Jadi ini adalah normal cell. Jadi bila berlaku kekurangan enzim, dia akan jadi pada abnormal pada lysosom tersebut yang akan menyebabkan LSD. Jadi ini adalah bahagian-bahagian dalam tubuh badan kita yang sering dijangkiti oleh disease LSD ni. Jadi contohnya adalah liver, hati. Jadi muka dan juga mata jadi besar, dahi jadi luas. Orang kata dahi luas ni pandai, tapi sebenarnya ada penyakit. Jadi tulang, lepas tu ada bone marrow, tusuk tulang, skin, ada rashes, lepas tu ada ginjal, dekat otak dan juga saraf, hati, otot dan juga sendi. Seterusnya kepada Mina. Okay, baiklah. Seterusnya adalah recognition of the lysosome as central to storage disease. Okay, ini ialah berlaku pada tahun mula-mula dulu, pada tahun 1990-an dan juga 1960-an, di mana di Duke dan juga dia punya colleges telah menggunakan teknik cell fractionation, cytological studies and biochemical analysis, dan dia telah identify dan characterize yang lysosome ni merupakan selular organel yang bertanggungjawab untuk intracellular digestion and recycling of micromolecule. Okay, this was the scientific breakthrough that will lead to the understanding of physiological basis of the lysosome storage disease. Next day. Okay. Next, we give you to talk about symptom about the disease. Okay. The symptom can be severe and appear shortly after birth or meet and detect later in life. Maksudnya di sini penyakit lysosomal storage disease ini kadang-kadang dikesan pada awal usia kanak-kanak, tapi ia juga mungkin tidak disedari oleh seseorang penyakit itu, sehinggalah kesan-kesannya dikesan pada peringkat umur yang telah dewasa. Okay. This symptom will depend on the specific type of disease. Some common symptoms include recurrent infection of hernias. Maksudnya di sini hernias ini ialah sakit yang apabila kita mengangkat barang yang berat,
dan kita akan terasa sakit di abdomen kita. Abdomen kita akan terasa sakit sehingga menyukarkan kita untuk membuat kerja-kerja berat, kerja berat. Okey. Kemudian ada developmental disease, developmental delays. Maaf saya. Maksud di sini pertumbuhan terbantu. Ia menyebabkan fizikal yang disability fizikal. Maksudnya di sini dia usia telah dewasa, namun dia punya tumbuh besaran fizikalnya terbantu dan menyebabkan dia masih kelihatan seperti kecil padahal usianya telah menginjak dewasa. Okey. Kemudian problem with hearing or sight. Maksudnya di sini dia menghidapi rabun yang teruk dan pendengaran yang teruk. Okey. Problem include pain with foot. Maksudnya di sini dia berasa sakit di sendi tulang. Penyakit ini, semua suara disease ini mengakibatkan pesakit berasa sakit di sendi tulang hingga menyukarkan dia bekerja. Dan pesakit yang di tahap kritikal, dia hanya boleh terbaring di kaki saja kerana tidak mampu untuk membuat apa-apa kerja kerana sakit yang terdapat di sendi tulangnya itu. Okay. Kemudian ada problem with heart. Maksud di sini sakit di jantungnya dan denyutan jantungnya lemah kerana sakit ini melemahkan jantung seorang penyakit itu. Okay, this symptom may be caused by other condition. If your child has this symptom, talk to the doctor right away. Maksud di sini jika anda melihat kesan-kesan yang terdapat di depan ini di anak anda, jiran anda, keluarga anda, sanak saudara anda, maka silalah jumpa dengan doktor kerana sakit ini begitu kritikal dan mampu menangguh kematian. Okay, so the treatment. Okay, saya akan teruskan tentang ini mengenai rawatan dia. Okay, there are no specific treatment for LSD. Maksud di sini tiada masa sekarang di zaman sekarang yang moden ini tiada rawatan yang spesifik untuk penyakit lysosomal storage disease. Itu yang kita faham. Okey. Tapi terdapat beberapa rawatan yang dijadikan alternatif kepada rawatan kepada penyakit lysosomal storage disease ini. Namun keberkesanannya kita tidak dapat lihat secara ketara melalui rawatan alternatif ini. Okey, tapi ia adalah untuk alternatifnya. Okay, enzyme replacement therapy (ERT) was first introduced for the treatment of Gaucher disease some 50 years ago. Itu di masa yang sangat lama dahulu. Saintis telah menjumpai satu rawatan alternatif untuk lysosomal storage disease ini. Tapi dan sekarang ia telah digunakan secara berjaya untuk treatment for Fabry disease. Mucopolysaccharidosis type 1, MPS 1, MPS VI and Pompe disease. And is under development for MPS 2, Hunter syndrome. Okay, next. Therapy. Okay. Next, I will present the gene therapy. Gene therapy is an experimental technique that use genes to treat or prevent disease. This technique may allow doctor to treat a disorder by inserting gene into a patient's cell. Next, gene therapy is a way to fix a genetic problem at its source by adding a corrected copy of a defective gene. Gene therapy promises to help diseased tissue and organ work properly. Maksudnya di sini, gene therapy adalah satu cara untuk memulihkan penyakit kanser dengan memasukkan genes ke dalam defective genes. Itu sahaja pada gene therapy. Next. Stem cell. Stem cell ni adalah sel induk yang berfungsi untuk membentuk sel baru. Dia ada beberapa jenis stem cell. Di antaranya ialah adult stem cell dengan embryonic stem cell. Adult stem cell ni adalah sel induk yang sudah dewasa, iaitu sudah memiliki fungsi spesifik dan hanya mampu membentuk beberapa jenis sel yang segolongan, iaitu multipotent. Misalnya stem cell jantung hanya dapat bentuk sel otot jantung, sel otot polos dan endotel. So terapi ini menggunakan adult stem cell sudah digunakan selama puluhan tahun
Namun kerana pembiayaannya yang amat mahal, so producer yang sangat rumit dan tidak banyak fashion yang berkesempatan menjalani terapi ini. Okay, sebagai contoh, dan ada seorang yang yang berumur lingkungan 40 tahun. Dia mengalami sakit hati, iaitu liver dia tidak berfungsi dengan baik. So iaitu dengan stem cell terapi ni dia boleh menambahbaikan liver yang rosak itu. Dengan itu dia akan liver tu dia akan ambil yang rosak tu, dia akan ambil jebisan yang rosak dan dimasukkan dalam makmal untuk dianalisa. So dia akan ambil stem cell yang baru untuk digabungkan dengan liver yang rosak. Itu dia masukkan apa yang liver yang rosak tu dia digantikan dengan stem cell terapi ni. Okay, so dia akan dia akan bertindak melalui stem cell terapi ni kerana dia akan stem cell ni akan berfungsi dengan baik dengan melalui stem cell terapi. Next. Okey, untuk lebih kefahaman lebih lanjut tentang penyakit yang kita katakan ini, kita lihat video yang telah disediakan oleh kami ini. Ada video. Ini Philippe Gaucher, seorang saintis.
Okey. Seperti yang kita lihat di video ini tadi, kita ketahui bahawa penyakit lysosomal storage disease yang mengakibatkan Gaucher disease ini sangat berbahaya, di mana terdapat kes yang untuk kes Gaucher disease type 2 akan menyebabkan kematian bagi seorang bagi sakit kanak-kanak yang berumur sampai 2 tahun saja. Itu maksud saya ialah kanak-kanak itu hanya mampu hidup hanya 2 tahun saja kerana mengidap penyakit Gaucher disease ini, kerana ia akan mengakibatkan kematian. Okey, seperti yang kita tahu, ia mengakibatkan penyakit yang sangat kronik dan boleh mengakibatkan kematian. Dan sehingga kini di dunia moden ini kita tidak menjumpai sebarang rawatan yang berkesan untuk melawan penyakit ini. Dan kami di sini berharap bahawa satu hari nanti saintis akan menemukan satu rawatan yang boleh merawat penyakit yang kami kata ini. Okey. Itu saja daripada kami orang-orang group. Sekian, terima kasih.